Kalau Cina, Ni hao ma. Itu apa? Ciao. Ayah lu caw. Ayo, ciao. Ni hao ma. Oh, dia. Oh. Kau tahu kau masuk macam mana? Kamu keluar ikut dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, terbang tu balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu yang paling berkesan kalau kita nak rawat orang ni kan, baca biar jahar. Kuat, jelas, azan pun dia kuat. Ini antara salah satu daripada apa yang disebut dalam kitab yang disebut oleh apa nama ni Dr. Yusuf Qardawi antara kaedah doa dalam konteks ru'yah iaitu dengan jahar. Bila jahar tu dia macam pasakkan. Tuan-tuan pernah apa nama ni tak masuk tak bengkel pasak pensyarah UKM Dr. Jomo. Pernah. UKM kan? Awak dia pasak. Bagaimana keadaan kita pasak tu antara baca Quran, azan kena pasak, sak masuk. Baru dia efektif ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا حي على Okey, nak tahu dia keluar tak keluar dia pingsan. Dia pingsan. Sama juga macam ni kalau kita rawat tadi apa nama ni orang yang kena ni tadi yang silat ni dia pingsan. Semua dia akan pingsan. Biasanya dia muntah dia keluar. Pingsan. Memang sakit tuan-tuan. Kami main Okey, dia pingsan. Macam itulah. Dia sebenarnya sihir ni senang je rawat. Yang susah rawat tadi tu satu yang tabik yang buruk kita tu. Macam minta maaf cakap Ustaz, macam Datuk Kazim dalam beberapa ceramah dia sebut, dia kata kanser ni antara puncanya santau. Sejauh manakah kebenarannya? Kanser punca. Okey, tak usah ambil apa cerita buat santau lah. Kanser ni adalah simptom gangguan makhluk halus. Itu saja. Sebab apa? Ini dibuktikan pernah saya ceramah di Masjid Az-Zakirin Taman Wilayah. Lepas ceramah tu, on the way nak balik tu, datang seorang hamba Allah jumpa saya dekat kereta. Ustaz nak tanya Ustaz satu Tadi saya dengar Ustaz cerita Dia kata sebenarnya betul. Dia kenakan diri dia rupanya Profesor UKM. Dia berkhidmat sekali SUKM. Kalau bab-bab kanser-kanser ni dialah bertanggungjawab nak buat uji kaji terhadap darah-darah tu. Dia kata rupa-rupanya Ustaz, saya nak cerita kepada Ustaz, darah-darah kita ni dia hidup ni. Ada makhluk-makhluk tu yang pelik-pelik, yang menakutkan dia kata. Bila dia tengok dalam mikroskop dia kata itulah adalah bakteria-bakteria ataupun dia panggil sel-sel kanser tadi ya. Sebenarnya dia kata tadi Ustaz cerita inna syaitana yajri tu kan, darah tu dan darah benar dia kata. Jadi memang benar Ustaz. Apa-apa penyakit sebab itulah kita tengok dalam konteks fizikal, kita contoh kerja manis dia menumpang dekat situ. Dia duduk apa? Tadi darah tadi yang mengandungi glukus. Darah tinggi. Dia ni waqalaqal jan min marijin min nar. Ayat 15 surah Ar-Rahman kan. Diciptakan jin daripada penghujung api.
maka dia menambahkan kepanasan pada darah kita yang sudah panas. Jadi menyebabkan berlaku pembuluh darah pecah. Antaranya angin merah disebut rihul ahmar. Sebab tu wabihi nasta'in bismillah wa billah wa minallah wa illallah wallahu akbar wa azza wa jallu mimma akhafu wa ahzaru Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Itu doa rihul ahmar panjang. Kena hafal. Sebab apa? Nabi, cucu Nabi pernah kena angin rihul ahmar, pecah pembuluh darah. Nabi berdoa, maka malaikat Jibril turun, maka suruh baca doa tu. Barang siapa yang baca tu seumur hidup dia sekali, dia takkan kena rihul ahmar. Rihul ahmar tu darah merah masuk dalam tu. Angin merah duduk dalam darah. Betul tu kesan tadi, di mana dia menyebabkan lagi kesakitan dan menambah lagi dia aktif. Kalau sel kanser ni dia aktif. Sebab itulah kita kena rawat kita jangan terus pergi kemoterapi, radioterapi, apa-apa pi. Nabi melarang kita merawat dengan pemanasan kerana mati sel. Orang payudara dia tembak dengan laser, mati sel. Okey, darah nak jalan di mana? Bila darah tak berjalan, maka dia attack paru-paru pula. Paru-paru habis, otak pula jadi kanser semua. Nabi dah sebut dalam hadis dah. Daripada Nu'man bin Bashir. Tu dia. Asy-syifa'u fi thalatha. Kesembuhan tu 3. Pertama, syurbati asali, makan madu. Nak cantik lagi, bermadu. Nabi suruh kita makan madu. Tadi Ustaz dah ajarkan kaedah makan madu. Tak ada lemon, madu saja cukup lah. Tapi madu asli bukan madu orang asli. Madu orang asli dekat tapah, pembohong. Air gula dan juga nanas Campur. Dia masak air gula, dia blender nanas. Ustaz ni pakar madu. Saya boleh tahu nama madu tu asli tak madu. Sebab apa? Bukan susah sangat pun. Bawa pergi sebotol, bawa pergi HUKM, bawa pergi UM, test. Keluar duit 250, dia test madu asli tak madu. Tu dia. Tu baru pakar tu. Betul tak? Bukan kita. Research. Nampak tak? Kena ada research lah. Orang kata apa? Ambil macam api letak lah. Pembohong. Orang kata apa? Madu lah. Semut tak urung. Pembohong. Bulan sudah. Ujung bulan sudah. Saya baru ambil. 2 kali saya ambil madu. Dekat Ulangat. Satu dekat rumah abang saya. Dekat UK Perdana. Dekat Ulangat. Besar dekat panjang tu. Kawan saya, Ustaz, ada madu dekat kebun saya. Madu bah. Buat sarang. Saya pergi, saya lurut tu, saya ambil sarang. Nah, bagi dia. Lepas tu dekat rumah kakak saya. Saya pergi kemarin. Dia nak pergi Mekah kemarin. Ya. Saya dia kata, dia kunci dalam almari. Saya kata, kenapa abang kunci tu? Nampak tu. Dia kata, lebah buat sarang. Dia takut. Saya buka tu, saya ambil. Tengok tu, seketul dalam bakul. Itu madu lalat. Madu lalat. Bukan. Lebah lalat. Bukan kelulut. Lebah lalat. Lebah lalat ni halus-halus. Kecil-kecil je. Ambil tu, ambil sarang, bagi dia. Lepas tu potong-potong, bagi. Loh, macam ni madu asli lah. Madu asli dia tak manis macam gula. Dia manis buah-buahan, manis madu kan dia bunga-bungaan. Itu nak tengok madu asli tak asli bagi contohnya. Nak tahu lagi kalau madu asli tak? Saya cakap lagi.